Kau hati-hati, kau tu rapat dengan dia. Kang malam ni dia datang, dia jenguk kau baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar. Diharapkan anda semua baik-baik saja di rumah. Jadi waktu sekarang tepat pukul 2.45 pagi. Sengaja saya rekod waktu macam ini, nak ambil mood. Jadi kepada yang baru saja singgah ke channel saya ni, terima kasih. Dan yang belum, diharapkan anda semua boleh like, subscribe, turn on notification supaya anda tak terlepas video-video yang saya post lepas ni. Dan kepada anda yang suka, yang enjoy dengan konten-konten yang saya keluarkan, anda boleh share dekat laman sosial anda. Baiklah. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi satu pengalaman yang diceritakan kepada saya secara terus oleh ownernya sendiri, di mana dia pernah terkena gangguan ataupun sumpahan badi mayat. Jadi perkara ni berlaku sewaktu sahabat baiknya meninggal dunia setelah lemas ketika memancing. Baik. Tapi sebelum tu saya nak berkongsi satu pengalaman lah. Pengalaman ni pendek je, saya dapat daripada kiriman email di mana saya tak tahulah bagi anda seram atau tak, tapi bagi saya kalau kita letak diri kita dekat pengalaman kakak ni, sesuatu yang menyeramkan lah. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan pengalaman pada malam ini, saya minta kerjasama anda supaya anda persiapkan diri anda dengan bacaan doa. Anda baca untuk diri anda dan saya akan baca untuk diri saya. Baik, kalau anda sudah bersedia, kita teruskan dengan siri seram cerpen Sumpahan Badi Mayat. Baiklah saudara, sebelum kita teruskan dengan pengalaman mengenai badi mayat ni, saya ada satu pengalaman lah. Saya ada terima satu kiriman email. Cerita ni pendek saja, dikongsikan oleh kakak kita ni. Saya tak tahu bagi anda mungkin seram, mungkin tak. Tapi bagi saya, kalau kita letak diri kita dekat tempat kakak ni, for sure seram. Tapi ingatlah saudara, apa saja yang saya kongsikan dalam siri seram cerpen ini merupakan hiburan semata-mata. Tiada siapa, tiada bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan anda terlalu percaya, jangan anda terlalu terikut-ikut. Anggaplah seperti anda menonton filem-filem seram sebelum anda masuk tidur. Okey, jadi pengalaman kakak kita ni, saya takkan beritahu anda mengenai tajuk dia. Sebabnya nanti saya akan beritahu lah. Okey, jadi kata kakak kita ni, saya ni dahulu pernah tinggal di rumah lama saya. Jadi saya assume lah, saya baca email ni, saya assume kakak ni duduk kat rumah flat lah. Jadi kata kakak ni, saya dahulunya pernah tinggal di rumah lama saya bersama dengan mak saya dan juga suami saya. Kemudiannya suami saya mendapat rezeki yang lebih baik. Kemudian kami berpindah rumah yang baru. Jadi apa yang berlaku pada satu malam ni, sewaktu saya sedang tidur, kata kakak ni, suami saya ketika itu bekerja pada waktu malam, pada shift malam. Jadi sedang saya tidur, saya terbangun kerana saya dengar ada bunyi bising tau di kawasan rumah. Jadi bila saya bangun, saya pun menjenguk. Rupa-rupanya suara bising ni datangnya daripada kawasan dapur rumah saya ketika itu. Jadi saya ni dah jadi tabiat tau. Bila saya tidur, saya akan tutup semua lampu kecuali lampu tandas. Jadi memang gelap gelita lah rumah. Jadi bahagian dapur tu gelap tapi dibantu oleh cahaya daripada lampu tandas. Jadi lampunya sama-sama lah. Kemudian dekat dapur saya ni, saya ada satu beranda tau, di mana beranda dan juga dapur saya ni dia connected. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, saya terdengar bunyi yang sangat bising. Kemudian saya pergi menjenguk dan anda bayangkan, waktu tu suasana gelap dengan cahaya yang sama-sama. Kakak ni ternampak, kakak ni katanya, saya ternampak kelibat mak saya ketika itu di dapur. Bayangkan para pendengar. Jadi apa yang saya buat, saya pun panggil, Mama ke tu? Para pendengar, anda bayangkan, kata kakak kita ni, mak saya dah meninggal 2 bulan yang lepas.
Baik, itulah kisah yang saya terima daripada kiriman email. Tajuknya besar. Kat sini dia tulis kat situ, mak saya dah meninggal. Sebab tu saya tak boleh bagi tahu anda tajuknya. Sebab kalau saya bagi tahu, ibaratnya giveaway lah. So anda mesti, oh ini mesti mak dia dah tak ada punya ni. Ada nampak arwah mak dia macam tu. So saya tak bagi tahu awal lah supaya suspense sikit. Saya tak tahulah suspense ke tak. Harapnya suspense lah. Jadi ada bayangkan, kalau anda dekat tempat kakak ni, anda dahulunya pernah duduk bersama dengan mak dan juga suami pada satu malam ni, lepas mak dah meninggal 2 bulan yang lepas, anda tengah tidur, kemudian anda terdengar bunyi bising. Kemudian anda pergi ke dapur, anda nampak kelibat mak anda berada di beranda rumah. Anda bayangkan. Kalau saya kirim salam aja. Okey. Baiklah, kita lupakan sekejap kisah kakak kita tadi. Kita akan teruskan dengan pengalaman sumpahan badi mayat. Baik, kisah ini dikongsikan kepada saya secara terus daripada owner kisah ni, di mana saya sangat kenal dengan orang ni. Dia merupakan sahabat saya punya abang dan katanya dia pernah terkena sumpahan badi mayat sewaktu sahabat karibnya meninggal dunia akibat lemas ketika memancing. Jadi untuk anda yang tak tahu, badi mayat ni ataupun perkataan badi itu sendiri adalah maksudnya bayangan lah. Dan individu-individu yang terkena badi mayat ni selalunya mereka mungkin mereka yang pernah melihat mayat, mungkin kemalangan jalan raya mungkin ada di antara mereka tu yang menguruskan jenazah yang mengebumikan jenazah. Selalunya jenazah yang tak normal lah, mungkin akibat pembunuhan, mangsa pembunuhan, mungkin yang mati lemas, mungkin ataupun yang bunuh diri dan sebagainya. Lazimnya perkataan badi mayat ni berkaitan dengan mayat manusia lah. Jadi apa yang berlaku, kata sahabat abang saya ni, saya bagi dia nama Abang Ijam lah. Jadi apa yang saya ceritakan ke anda ni berdasarkan info yang saya dapat dan juga saya ceritakan dengan cara saya sendiri. Okay? Jadi Abang Ijam ni berkata kepada saya, dahulunya dia ni ada seorang sahabat tau. Sahabat dia suka sangat memancing. Jadi kadang-kala tu dia orang akan pergi memancing sama-sama, kadang-kala tu dia akan pergi seorang diri. Jadi dekat kawasan tempat diorang tinggal ni, saya tak boleh bagi tahulah kat mana. Dekat kawasan tempat diorang tinggal ni, diorang ada pot memancing lah ketika itu. Ada satu ketika tu, sahabat saya ni, arwah ni, pernah lah ajak kami semua untuk pergi memancing bersama beliau. Tetapi atas kekangan masa ketika itu, saya pun kerja, kata Abang Ijam, saya tak dapat nak ikut. Jadi kami menolak lah. Kemudian selepas beberapa hari ketika itu, saya terima satu panggilan daripada adik arwah ni yang mengatakan arwah ni dah beberapa hari tak balik rumah. Bayangkan para pendengar. Kemudian adiknya pun bagi tahu kat saya, Abang Ijam, abang nampak tak abang saya? Dia ni dah berapa hari ni tak balik rumah. Jadi saya pun bagi tahu, aku tak nampak lah. Tapi hari tu dia dah ajak kita orang semua pergi mancing. Tapi biasalah aku kerja, aku tak boleh nak ikut. Dia tak ada bagi tahu ke dia pergi mana? Ada bang, dia ada bagi tahu mak dia pergi mancing. Tak apa. Aku tanya dengan budak-budak ni, kalau ada apa-apa berita, aku akan call kau balik. Okey bang. Saya pun matikan telefon, kemudian saya terus buka WhatsApp. Kemudian saya teks lah. Saya tanya kat kawan-kawan saya, dalam tu ada saya, ada arwah dan juga rakan-rakan yang lain yang biasa pergi memancing lah. Geng, korang ada nampak tak arwah 2-3 hari ni? Maknya dengan adik dia dah risau dah ni. Dah beberapa hari dah arwah tak balik. Jadi kawan-kawan saya pun bagi tahu, tak ada lah, tak ada. Semua cakap tak ada. Kemudian selepas beberapa ketika waktu tu, kawan saya bagi tahu dalam grup, di mana 2 hari yang lepas, pada waktu malam lepas dia balik kerja, dia ada terima satu panggilan daripada nombor arwah ketika itu. Jadi atas sebab dia pun penat, dia tak sempat nak angkat dan dia pun tak teringat untuk call semula arwah. Kemudian saudara, apa yang berlaku, keesokan harinya adik arwah ni disebabkan risau, dia pun mencarilah abangnya. Jadi dia pun cari dekat sini tak ada, dekat situ tak ada. Kemudian dia pergi dekat satu tasik ni, di mana ni pun antara satu tempat mereka ni suka memancing. Dan apa yang berlaku, adiknya
kata adiknya kepada saya ketika itu, kata Abang Ijam, dia ternampak arwah abangnya terapung-apung di tengah-tengah tasik, terbelit dengan jala yang dibawanya. Bayangkan. Jadi adiknya pun terkejut. Kemudian adiknya pun menghubungilah, bagi tahu dekat family, bagi tahu dekat rakan-rakan abangnya. Kemudian dia pun hubungi ambulans, pihak polis apa semua. Kemudian bila saya dapat tahu berita ni, kata Abang Ijam, saya ni terperanjat lah kan. Jadi saya pun pergi. Bila saya sampai, kebetulan pada waktu yang sama, ketika itu pihak bomba dan juga forensik ketika itu baru saja bawa naik jenazah arwah naik ke atas. Dan ketika itu saya nampaklah keadaan jenazah ni. Ya Allah, memang sangat-sangat mengerikan lah. Dengan wajah yang terkopik-kopik. Mungkin dah pun dimakan biawak, mungkin dah pun dimakan oleh ikan-ikan kat tasik tu. Dengan badan yang gelembung, kita pun tak tahu berapa lama arwah dah pun lemas kat dalam tasik tu. Jadi sangat mengerikan lah. Jadi apa yang berlaku? Setelah selesai semuanya, saya pun pulang lah. Saya pulang, kemudian saya berjumpa dengan rakan-rakan. Saya ni sebenarnya berasa sedih tau. Yelah, kawan baik saya kan meninggal, tak dengan seorang diri, tak ada siapa pun ketika itu. Jadi saya sedih. Jadi pada awalnya, kata Abang Ijam ni, saya ni tak adalah nak rasa takut. Saya lebih kepada rasa sedih lah. Tapi kawan-kawan saya ni lah merupakan antara punca dan sebab saya terkena gangguan badi mayat ni. Di mana salah seorang kawan saya bagi tahu saya, Jam, kau hati-hati. Kau akan rapat dengan dia. Nanti malam dia jenguk kau baru kau tahu. Bayangkan. Jadi ketika itu saya baik-baik saya ni tak rasa takut. Terus saya teringat tau. Dan saya pun tak tahu bila, tahu-tahu saya dah pun terkena badi mayat ketika itu. Bayangkan para pendengar. Kemana saja sudut yang saya tengok, kemana saja ruang yang saya nampak, saya akan nampak tau kelibat arwah ni dengan muka yang mengerikan, terkopik-kopik, rapat berjalan perlahan-lahan menghampiri saya. Begitulah keadaan saya. Saya pejam mata, saya nampak. Saya buka mata pun saya nampak. Dan perkara ini menyebabkan saya tak boleh nak tidur. Saya tak boleh nak tidur malam selama 2 minggu. Bayangkan para pendengar. Jadi apa yang saya buat? Saya ni waktu tu jadi kurus. Dan perkara ini berlanjutan lah. Agak lama juga. Dan akhirnya saya kuatkan diri saya. Saya cuba untuk lakukan aktiviti yang boleh mengalihkan perhatian saya. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya sembuh daripada badi mayat. Jadi ada satu perkara yang memelikkan, saudara, di mana kata adik arwah ni, sewaktu pihak forensik memberitahu dia, dengan keadaan arwah ketika itu, arwah ni sebenarnya telah pun lemas lebih kurang seminggu. Bayangkan. Persoalannya sekarang, 2 hari sebelum arwah ditemui, siapa yang menelefon sahabat saya menggunakan nombor arwah? Itulah pengalaman yang berlaku kepada Abang Ijam sewaktu terkena sumpahan badi mayat. Okey, itulah pengalaman yang menakutkan berlaku kepada Abang Ijam. Terima kasih Abang Ijam sebab izinkan saya untuk berkongsi kisah ini kepada para pendengar siri Seram Champion sekalian. Jadi itulah, perkara ini sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa saja. Mungkin saya, mungkin anda, ataupun siapa-siapa saja kat luar sana. Tapi yelah, sebagai seorang sahabat, patutnya awak bagilah kata-kata semangat, kata-kata dorongan. Awak baru kehilangan seorang sahabat baik tau. Ni awak pergi menakut-nakutkan pula kawan awak. Tak pasal-pasal kawan awak terkena badi mayat. Siapa nak tanggung? Diri sendirilah tanggung. Okay? Baik saudara, itu adalah pengalaman yang saya ingin kongsikan bersama anda malam ini. Minta maaf kalau pengalamannya pendek dan juga tak seram. Saya cuba untuk sampaikan sebaik-baik. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah pun singgah ke channel ini, anda yang telah pun like, yang telah pun subscribe, yang telah pun share. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sangat-sangat. Terima kasih.
Dan ingat saudara, apa sahaja yang saya kongsikan dalam siri Sedang Champion ini adalah hiburan semata-mata, tiada siapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saya juga saya nak mohon maaf sekiranya sepanjang saya menyampaikan cerita saya ada menggunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati anda. Baiklah, saya akan berjumpa anda dengan pengalaman yang seterusnya. Saya ada beberapa lagi kisah yang ingin saya upload untuk tatapan anda. Jadi saya akan jumpa anda dekat video yang seterusnya lah. Okey, jadi macam biasa, jaga diri anda, stay safe, jaga family. Kalau tak ada apa-apa keperluan, tidak perlulah keluar rumah, okey? Bersamalah kita berganding bahu menghadapi pandemik COVID-19 ini. Okey, baik, kalau tak ada apa-apa, saya akan tamatkan video ini dengan Assalamualaikum dan selamat tengah malam.